الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Pengarang kitab. Pengarang kitab. Satu dia kata kalau nak ubah ni, yang jadi kebiasaan makan kenyang sangat, makan kenyang sangat, makan kenyang sangat, makan kenyang sangat, mudah bila ada kendak. Macam nak belajar, aku dah, kalau orang kata, aku tak biasa lah belajar ni, aku lama tak belajar, tak biasa dah ada kitab ni. Jadi nak mudahkan dengan apa? Kehendak. Mesti ada kendak. Tak ada kendak, kalau kendak memang payah. Ini mula kena apa? Mula kena ada kendak. Mesti ada kendak. Apa pun kebaikan, mesti ada kendak. Kalau tak ada kendak, susah lah. Bisa nak ubah, dulu lah itu. Dulu lah ambil bila pun. Takut yang jadi seruk pun ada. Apa pun, ada kendak, dia kata. Mudah keadaan mereka kalau ada kendak. Kendak apa? Akan dia apa? Lupa makan. Akan orang tu kurangkan makan dengan kaedah diansur-ansur. Bukan ulama dia kata engkau buat serentak. Biasa makan sepinggan, tiba-tiba makan 2 sudu. Bukan turun itu. Kalau sepinggan tu katakanlah 10 sudu. Dia ajar kita buat beransur-ansur. Besok makan 9 sudu. Lusa makan 9 sudu. Lepas tu makan 8 sudu. Nasi 8 sudu. 8 sudu lagi. Hari ke-6 makan 7 sudu. 7 sudu. 7 sudu. Itu nama dia beransur-ansur. Tapi nombor satu dia kata mesti ada kendak. Lepas tu ada apa? Ada kaedah pelaksanaan dia. Pelaksanaan dia macam mana? Secara beransur-ansur. Ada kendak tu daripada mana? Dari mana? Hati nurani. Mesti datang daripada hati. Kendak ni datang daripada hati. Beransur-ansur itulah bila hati tu dia hendak, hati tu dia raja nak. Raja dalam badan kita ni. Dia akan arahkan apa? Kita dah belajar kan? Raja tu hati. Bila hati nak, dia akan suruh rakyat dia untuk buat. Rakyat tu apa? Rakyat tu adalah Perut. pasal indah lah. Mulut, mata, apa semua. Jadi mulut ni tak ada nak makan. Sebab raja dia beritahu kau makan sikit. Setelah raja ni mendapat nasihat daripada apa? Hati. Daripada akal. Akal ni lah penasihat dia. Dia punya wazir. Dia penasihat. Dia beritahu dekat raja. Tak elok makan banyak-banyak. Apa yang tak elok? Nanti nikmat ibadah tak ada. Nanti jadi bodoh. Lemah mengingati ilmu. Menambah keinginan nafsu. Sibuk nak ke tandas. Tidak dapat merasa bagaimana orang lapar, orang miskin rasa. Semua tu dia cakap dalam semalam kita cerita. Jadi bila akal ni dah input, dia akan nasihati. Dia kata apa? Tak elok makan kenyang sangat. Eloklah lapar-lapar sikit. Dia kata itulah. Jadi melaksanakanlah anggota ni apabila
dia mendapat arahan daripada nasihat daripada akal. Kita sekarang ni tengah masuk orang akal ni. Apa dia punya maklumat ni? Maklumat yang bernama loba pada makanan. Apa maksud loba ni? Macam mana? Apa masalah dia? Apa masalah dia kalau makan banyak? Apa kelebihan makan sikit? Dan kalau hati kata, aku dah biasa makan banyak, macam mana aku nak buat? Ulama kata, engkau mesti ada kehendak untuk mengurangkan makan dan kau laksanakanlah secara beransur-ansur. Dan iaitu, kalau kata iaitu apa? Yang biasa dia cakap lah. Definisi. Maksud apa? Maksud berkenaan apa? Beransur-ansur tu lah. Apa makna beransur-ansur ni? Bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang kadar biasa, kadar sesuap. Kita kena buat satu kerja. Kita makan tengah hari, berapa suap? Kata satu pinggan tu kita katalah 8 suap. Jadi besok kita kena pastikan kalau nak buat benda ni lah, saya langsung. Besok makan nasi 7 suap je kalau lebih. Kenyang tak kenyang kita tunggu. Tapi kalau 8 dengan 7 tak ada beza, maknanya tak adalah kata lapar. Itu yang dikata beransur-ansur. Kadar sesuap hingga mengurangi engkau hingga kadar sepinggan. Dia macam ni lah. Kalau kita nak cerita, kalau kita nak faham dia macam ni lah. Katakanlah orang tu, ini apa guru cakap, katakanlah orang tu dia makan 2 pinggan. Ni pinggan 1. Lepas tu dengan pinggan sama lagi, dia tambahlah nasi. Ni pinggan 2. Dia dah biasa makan sini. Dia kata, aku biasa makan sini. Kenapa tinggalkan? Dia kata itu. Kalau 1 pinggan, berapa suap? Contohlah. 12. 12? Mak ai nasi macam gunung 12. Saya makan sikit-sikit Ustaz. Sikit. Makan banyak tu Jemput. Oh, ya jemput dah. Macam tu. Nampak sopan. Sopan, boy. Apa berapa agak-agak berapa kalau nak makan macam ni. Katalah 10 lah. Itu lah contoh Ya. 10 suap. Jadi pinggan yang nombor 2 pun mestilah 10 suap. Ini sama dia. Guru bagi contoh macam ni, saya ikut je lah contoh ni. Betul lah, saya faham lah. Jadi jumlah ni berapa ni? Kalau cuma makan tengah hari. Jumlah dia berapa? Jadi berapa suap? 20 suap. 20 suap. Jadi dia kata untuk engkau mengurangkan mungkin kita buatlah hari pertama. Ni apa kita kata nak buat jalan langsung ni. Hari pertama kurangkanlah. Makanlah berapa suap. Dia kata kurang suap. Hari pertama 19 suap. Jadi terus ni apa guru ni kata terus sampai apa? Dia kata dulu berapa ni? Sebulan. Sepinggan. Pinggan sama dengan 10 lah. 10 suap.
Jadi ini terus sampai ke apa ni? Reduce. Apa dia buat? Kurangkan. Kurangkan. Kurangkan dari hari ke hari setiap swab. Terus sampai sepinggan. Dia kata, berapa lama timeline ni? Timeline you are given timeline ni? Bagi cakap kata berapa? Sebulan. Lama tu sebulan. Ini dia ada di punya tempoh. Ni. Sampai ni lah. Okay. Ini dia beri tempoh sebulan. Tempoh diberi ialah sebulan. Bila dia berhasil ni, dia berjaya buat macam ni, apakah hasilnya? Ni hasilnya apa? Ni hasil lah. Apakah hasilnya? Dapatlah dikatakan dia menyedikitkan adat. Dapatlah dia kata benda ni. Dia katakan menyedikitkan adat. Inilah kejayaan dia. Jadi bila kita faham apa kaedah yang ulama ajar, jadi kita nampaklah. Nampak benda ni. Ini yang diterangkan ni, kitab ni. Okey, balik tadi. Ni. Okey, ada gendak, ansur-ansur. Jadi yang ni, yang warna pink ni, proses dia dekat sebelah tadi. Faham tak? Yang warna pink ni, mengurangi kadar sesuap hingga kadar sepinggan. Dengan ini jadilah menjadikan itu ada engkau. Jadi terjawablah, bagaimana aku harus meninggalkannya? Nya ni apa? Nya yang banyak makan itu. Hendaklah engkau buat cara beransur-ansur. Kaedah dia apa? Kalau makan 10 suap, kurangkan 9 suap. Kalau dalam pinggan tu 20 suap, jadikan 10 suap. Atau jadikan beberapa yang naik rendah lah. Dan kita boleh rasa, aku dah makan sedikit. Secara beransur-ansur. Tapi satu dia kata, mesti ada apa? Kehendak. Lepas tu saya kata kan, orang makan ubat kurus apa semua ni, kawut dah. Betul tak? Kebanyakan ni tak berjaya makan ubat ni nak kurus. Dia yang penting ni apa ni? Yang penting dia kontrol makan je. Bat pernah makan apa kurus, Bat? Bat memang kurus kan? Abang buat lah, abang buat online. Ya slim dah, one pack lah. Tu lah, tu. Siap ke awak nangis lah awak. One pack ke depan. Ubat-ubat ni tak ada lah. Tak ada. Dia sebenarnya kita jaga makan je ni.
Mungkin ubat ni dari segi adat ni membantu lah. Tu je. Lepas tu orang Korea laku. Kadang tak apa benda dia tahu sampai nak remaja makan boleh mati pun boleh. Dahsyat dia punya kesan tu sangat menakutkan lah. Memang orang akan buat apa saja. Apa ni? Minum susu C2 Joy je. Situ Saya Joy? amal korang tu Ustaz. Ya ke? C2 Joy. Oh, Situ Joy. Susu awal lembu kan? Ha. Ada kawan saya. Susu lembu. Ada kawan saya jual tu. Dulu dari dia lah tunjuk. Situ Joy. Saya amal korang tu Ustaz. Ni. Okey. Dan ketahui olehmu. Okey, slide ni dah ambil tak gambar? Pertama tu Ustaz. Slide yang pertama. Okey, ini slide kedua. Dah. Okey. Okey, ini slide ketiga. Dan ketahui olehmu bahawasanya menyedikitkan makan itu 3 pangkat. Dia ada 2. Satu menyedikitkan kuantiti makan, satu memanjangkan masa makan. Masa makan masa apa? Hari ni makan, minggu depan baru makan. Begitulah. Contoh begitulah. Hari ni makan, 3 hari makan. Itu masa dia antara from meal to meal. Tapi ni apa? Ini jumlah bilangan makan. Menyedikitkan makan itu ada padanya 3 pangkat. Apa 3 pangkat tu? Satu, orang-orang asidefrin. Ini nama dia asidefrin. Asidefrin maksud apa? Orang yang benar. Orang yang benar hati dia, orang yang benar dia punya agama dia, orang yang benar perbuatan dia. Ni orang sedikit ni. Ni. Makan sekadar sedikit, banyak mana? Untuk memelihara, iaitu menyimpan atas kadar memelihara badan dia daripada binasa. Orang kata makan jangan tak makan jadi mati, itu je. Makan sekadar tak mati. Atau takut badan lemah sangat nanti akal pun tak boleh fungsi. Macam orang nak mati tak makan. Orang nak mati tak makan. Banyak mana kita bagi dia makan yang dia boleh macam segar balik pada adat dia. Banyak mana? 2 pinggan? 3 pinggan? Sikit je kan? Sekadar memadai kot rasanya. Memadai dia dah okey lah. Dia dah okey. Banyak mana? Banyak tu lah. Banyak tu lah. Orang sedikit ni, dia makan, apa? Jangan tak mati pun lah. Makan jangan untuk hidup je. Tuan kata makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kenapa? Mereka dah nampak lah. Kalau dia makan banyak, nanti lemah ingat ilmu. Dia makan banyak, nanti menambah dia nafsu. Dia makan banyak nanti apa? Tak sedap ibadah. Dia makan banyak nanti, dia tak kasihan orang miskin. Dia makan banyak nanti, sibuk dia ke jamban dan tidak sibuk dia ke masjid. Ini yang kita belajar malam. Jadi dia makan ni sekadar jangan akal dia binasa. Jangan dia duit sangat lemah sangat dia pingsan. Atau jangan dia ada mudarat kepada badan dia. Untuk survival. Sekarang survival lah. Buat perut Ustaz. Orang kata agak perut lah. Orang kata agak perut lah. Tu level yang paling bagus.
Level yang kedua, bahawa dekat kitab dia kata terpada. Terpada ni apa? Okey. Cukup dah bagi dia. Cukup dah bagi dia. Tu nak kira apa terpada. Tengah cupak tiap-tiap hari. Okey. Tengok kiraan. Boleh buat lagi? Tengah cupak. Satu cupak, berapa gram? Ada macam pendapat lah. Lebih kurang berapa? 680 atau 675. Cupak. Jadi pangkat kedua ni, dia makan setengah cupak. Maksudnya berat makanan tu. Sama dengan 340 gram. Ni. Ini semualah lauk ke, nasi ke, apa ke. Dia cuma makan sekitar setengah cupak. Setiap hari. Ni. Setiap hari. Dia makan setengah cupak setiap hari. Kita boleh kira lah pada ikut level ni. Level ni. Bermaksud satu hari tu setengah cupak. Ya. Satu hari dia tubuh habis kisah, habis tidur. Dia makan setengah cupak je. Mungkin ikan dia makan 100 gram, mungkin sayur 100 gram, mungkin beras 40 gram, tak kisahlah macam mana. Combination ni, satu hari tu dia makan macam ni je. Iaitu memenuhi 1/3 perut. Yang ni je. Ni apa ni? Pangkat yang kedua. Maknanya pangkat yang pertama lagi sikit. Dia makan sekadar dia tak mati je. Dia makan sekadar dia tak mati. Makan untuk janji jangan mati kot lah. Jangan pingsan dengarlah. Banyak tu dia makan. Boleh buat ke? Boleh buat? InsyaAllah. Allah boleh Ustaz. Boleh InsyaAllah Ustaz boleh. Tak boleh makan sambal belacan Ustaz. Kau belajar kenapa? Makan ikut kalori kan. Dia kali ni, dia berat makanan. Ustaz, masuk sepertiga perut macam mana Ustaz? Masuk sepertiga perut. Maksudnya apa? Sepertiga. Sepertiga lah. Perut kita ni, dia boleh masuk lebih kurang sekilo je. Saya ada dengar nasihat doktor lah. Kita makan ni dia kata perut kita tu kena bagi 3. Satu makanan,
Satu 2 air. air, 3 udara. Itu memang ada itu. Itu mungkin itu seperti perut. Itu yang Rasulullah kata tu, perut ni bagi 3. Ha. Kalau kita minum air banyak, makan sikit minum air banyak, nanti air tu dah penuh 2/3. Jadi air makanan 1/3, air 2/3. Jadi air 2/3 ni dia dah ambil 1/3 yang sepatutnya diberi untuk Makanan lain. untuk nafas. Diberi sesok dan nafas. Itu yang orang kalau makan banyak dia mengah. Ni, Ya. betul tak? Kalau macam ni, dia kita kata bagi 3. Dia kata ni katalah kita kata ni perut. Kita apa? Kita kata ni perut. Jadi macam mana urutan perut ni yang Rasulullah kata ni? Jika engkau memerlukan sangat makanan, kena buat apa? Ni yang nak tengok ni. Bagi 3. Bagi 3. Satu sini. Satu bagi sini. Ini. Bukan ni lah. Dia kurang lah 3. Jadi, makanan. Jadi mana tahu mana bawah tak kisahlah. Lepas tu, dekat sini, bawah ni, dia katakan minuman, kita kata air lah. Dan 1/3 lagi dari ni. Ini kita bagi apa dalam kita suruh apa ni? Ini sepatutnya adalah untuk udara. 1/3. Jadi 1/3. Buat dia punya sukatan lah, tak apa. 1/3. Ini satu. Ni ajar dia ajar jangan jadi roboh pada makanan. Ini pun 1/3. Ini pun 1/3. Ini pun 1/3. Begitu. Minuman sama 1/3 daripada perut. Jadi yang ni 1/3 ni lah ni. Ni. Dia rujuk pada mana? Dia rujuk pada sini. Sini kan? Okey. Ni perut ni semua ni. Semua ni dah kotak ni. Kita bagi perut. Okey. Tengok muka surat sebelah. Yang dan atas yang demikian itu memperbuat oleh Sayyidina Umar. Ini perbuatan siapa ni? Tengah tupak ni. Ini yang pengarang kita dia kata inilah yang diperbuat oleh Sayyidina Umar dan sahabat jamaah. Jamaah kumpulan sahabat. Maknanya ulama dia kata Sayyidina Umar ni dan sahabat-sahabat ni mereka makan satu hari hanyalah setengah tupak.
Dari mana dia dapat? Mereka ni makan ni satu gantang selama 7 hari. Okey. Satu gantang ni berat mana? Satu gantang berapa cupak? Tak cupak. 4. 4 cupak segantang. 4 cupak gantang. Kalau 4 bagi 7, 7 bagi 1 minggu 1 gantang. Jadi 1 gantang sama dengan 4 cupak. Betul. Jadi kira lah. Saya. Jadi 1 gantang 4 cupak. Jadi kalau 4 bagi 7, jadi kurang 0.57 cupak. Betul ke? Lebih sikit daripada senang, Ustaz. 7 hari kan gini. 7 hari sama dengan 4 cupak. 7 hari sama dengan 4 cupak. 7 hari 4 cupak. Bagi 7 lah, betul lah. Betul tak? 5 sampingan kurang. Dia kurang setengah lah. Dia kurang setengah cupak. Kalau kira-kira berapa tu? 0.57. Ini kalau mana ini 7 hari. Kalau kita kira sehari, kalau kita kata 1 hari berapa? Kita kira lah. 4 cupak 7 hari. Kalau 1 hari, sama dengan berapa? 0.57. 0.57 cupak. Ini lebih kurang setengah cupak lah. Tak? Nak kira-kira je lah. Tadi dah dapat dah. Satu cupak 500 gram. Kalau 500 gram satu hari cukup. Bukan 500 gram 2 hari. Setengah cupak 1 hari. Setengah cupak berapa gram? Darab 680 gram. Setengah cupak berapa gram? 608. Setengah cupak 340. 340. 340 gram. Dia kurang 340. Oh, cara makan macam tu boleh cukup. So dia Inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Ini yang diamalkan oleh para sahabat seperti apa? Seperti Sayyidina Umar dan sahabat yang lain. Ini dia kata itu. Ni. Sehat. Makanan sehat macam tu. Memang sihat lah. Lepas tu mereka tu ibadat mereka kuat. Bukan saja kuat, ibadat mereka sedap. Mereka rasa indah ibadat. Lepas tu kita dengar banyak guru-guru kata ada sahabat yang sunat sampai berapa? Sampai 600 rakaat sehari. Ada yang kata Quran 3 hari sekali. Kenapa mereka sedap ibadat? Antaranya yang dah cerita dalam kitab, apa antaranya? Kerana mereka mengurangkan makan. Banyak mana mereka makan? 300 gram sehari. Masalahnya negeri kita ni makan terlalu mewah. Tu memang. Tu masalah tu. Makan terlalu mewah. Pergilah negeri mana, semua ada makanan sendiri kan. Pada Ekor ke, Terengganu ke, Kelantan ke. KL ni cakap lah. KL ni memang nak apa cakap. Nak apa KL ni? Nak makan apa? Nak makan kita pakai dulu. Kat sini dia dekat rumah ni. Arab, Cina, India. Apa cakap lah apa pun. Lepas tu dah pencin tak Ustaz? Dah pencin tak kerja, cari makan je lah kerja. Itulah kerja dia. Makan je kerja, dia tak kerja. Apa kerja kan? Makan dia. Saya di Sarawak. Kata Sarawak MCO nak masuk susah apa kan dulu kan. Ini dari kodok.
Lambat dia. Putrajaya ada. Puchong ada. Betul. Buat makan ni tak ada payah cari. Dan Malaysia ni, dia makan dia masih murah. Kalau kita makan RM5-6 tu rasa macam nak kenyang lah. Dan orang sanggup makan walaupun mahal. Apa? Dia rasa makan seronok. Ini Seronok, sedap. Sedap. Berbanding dengan negeri lain memang sedap. Banyak pilihan. Itu tak pergi lain lagi. Kalau pergi Hanyai. Ya Allah. Orang kata food heaven ni betul lah. Hanyai kat Hanyai, Songkla ke? Hanyai. Tapi makan sana dia berzat. Maksudnya ada jaga diet lah. Makanan kita ni terlalu... Tak tahulah. Okey juga lah. Kita guna makan ni tak ada fikir apa-apa tu. Tapi apa yang kita nak kata, kalau kita kata banyak mana patut kita makan? Kalau kita kata nak ikut sahabat, banyak mana patut kita makan? Ni jumlah ni yang ulama kata dalam kitab. Itu kita pakai kedua. Yang lagi bagus, bagaimana makannya para rasul ni, banyak mana dia makan? Dia makan sikit, janji tak mati. Maknanya dia tak ada ikut nafsu makan. Okey. Kita akan sambung ni. Okey, saya nak pergi sekejap. Ingat tak dulu ada saya pergi nota. Okey. Ini. Yang Rasulullah kata 5 cara untuk memudahkan mengingati ilmu. Saya boleh bagi ni nota ni. Ni. Ini diceritakan. Ini adalah satu nukilan yang ada ulama kata hadis. Ini dari kitab. Ini kan saya kaitkan dengan makan. Apa? Hidayatul Muta'alim wal Umratul Mu'alim. Ya. Okey. Apa 5 ni? Kurang makan. Kalau saya lupa beritahu saya cuba nak ingat balik ni. Kurangkan makan. Melazimi bersugi. Saya cuba ingat, saya pun tak hafal. Saya cakap ni. Mengekali wuduk. Lima Salat tahajud setiap malam. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Takwa. Takwa pada waktu sunyi dan waktu nyata. Takwa waktu sendirian dan nyata. Tak ramai. Okey. Makan untuk kuatkan tubuh, bukan ikut nafsu. Saya nak cari kitab tu sebab ada satu lagi tu yang saya tiru. Mana kitab tu? Hidayatul Muta'alim wal Umratul Mu'alim. Bila kitab ni kalau itu main kitab. Okey. Yang 5
Ni yang lima. Untuk kuatkan tubuh. Lima ni yang berkaitan dengan makan ni. Makan pada kosot menguatkan tubuh bukan kerana nafsu. Dua orang ini lah mana dia. Ini ni yang disebut dalam kitab ni. Di 5 ni. Yang apa ni? Memudahkan engkau mengingati ilmu. Ni kita nak cari dia tak tahu diri. Suruh hati tak? Dia ada. Okey, lain tak? Okey, tak apa. Nanti kalau saya ada silap ke, saya betulkan Tapi rasanya ni lah. Betul Ustaz. 19 bulan 5 nota tu. Okey. Jadi ini kaitan dia apa ni? Yang kita nak cakap dengan kaitan tadi logo makanan ni apa? Benda ni lah. Benda ni. Ni. Benda ni dia ada kaitan dengan logo makanan ni. Jadi kalaulah orang itu dikatakan dia makan terlampau kenyang, asyik kenyang. Maknanya dia payah. Dia payah apa? Dengan dia payah untuk pada ilmu dia payah. Itu yang dikatakan payah pada dia untuk mengerti ilmu tu. Sebab ni lah. Sebab ni. Jadi kita bila tidak ambil perhatian pada perkara ni, tu yang orang belajar selalu jadi gagal. Dia makan ni bukan dia kosot nak kuat badan. Dia makan sebab dia nafsu, dia nak makan ni. Dia makan. Jadi 5 perkara ni antaranya dia makan. Okey. Kalau tengok ni. Okey, tengok ni. Okey, kata sini. Ini 1. Ini. Ini 2. Okay, ni kita ada diri ya. Ini 3 dan termasuk ni 4. Ini semua ni dinamakan dia. Ini 4 ni. Ini pertama. Ini 4 ni. Kita kata usaha lahir. Apa maksud usaha lahir? Faham usaha lahir? Tapi ada satu benda dalam nak ingatkan ilmu ni. Hari ni. Ini nama dia apa ni? Ini usaha batin. Usaha batin itulah nama di hati. Usaha batin itulah nama di hati. Ada usaha yang dibuat oleh perbuatan. Ada usaha yang dibuat oleh perbuatan. Ada juga usaha yang perlu dilakukan oleh hati. Okey. Jadi bila kita faham, rupanya ilmu ni
Yang kita baca tu hari, ni, nampak ni? Nampak tak yang tunjuk mahu ni? Bila makan itu terlalu banyak, dia lemah pada ingat ilmu. Ingat ni yang dikatakan hafal tu. Sama kat sini. Ni. Nampak cerita sini? Bila makan tu banyak, dia tak ada niat makan ni nak bagi tubuh dia kuat. Tapi dia layan nafsu makan ni, maka dia akan ganggu pada ingat ilmu. Jadi ingat ilmunya ni, dia ada kaitan kat sini. Ni. Nampak tak? Ni. Okey, nampak? Nampak Ustaz. Maknanya makan ni dia ada kesan tak perlu belajar. Dulu saya tengok ada satu tahfiz kan. Isnin Khamis, dia wajibkan pelajar dia puasa. Kecuali kalau ada budak sakit tu tak tahu lah. Tapi Isnin Khamis tak nampak budak pergi makan tengah hari ke. Kalau kita datang dekat tahfiz tu, memang tak ada budak makan tengah hari. Budak sarapan tu tak ada. Rupanya mereka disuruh puasa. Isnin Khamis. Nanti lepas maghrib nampak dia orang makan ramai. Kenapa? Berlapar ni salah satu kaedah untuk memudahkan ingat pada ilmu. Nipis hati, ibadat sedap, cerdik tak bodoh. Kita dah tahu kaedah. Sekarang cuma nak buat. Okey. Dan pangkat yang paling rendah. Secupak tiap-tiap hari. Ni. Ni pakai 3 ni. Ni ikut ke tidur ni? Fokus Ustaz. Makan fokus betul-betul dia. Sebab nak ubah diet. Oh, gitu. Sedih tak dapat makan macam biasa Ustaz. Dia belajar ansur-ansur. Kan tadi kita tunjuk kan dah? Ansur-ansur. Ni ansur-ansur. Ustaz, nanti praktikkanlah kurang makan bila di camping nanti. Amboi. Itu yang payah. Itu ujian tu. Orang lain dulu dah risau. Allah berapa cepat lah. Senang ke? Yang itulah yang kalau kat situ baru nak tu, itu bukan testing Ustaz. Itu memang cabaran besar. Cabaran bila. Saya beli biskut je. Secepat sehari. Okay, dia kata apa? Apabila melebihi yang demikian itu. Okey. Maknanya dia punya conclusion dia cakap apa tau? Kita tengok conclusion bawah ni. Dia kata apa? Kalau lebih, dia kata, mana gini lah dia kata. Kalau sehari makan lebih daripada, berapa yang paling banyak? Secupak. Which is lebih kurang 680 gram. Lebih kurang lah. Sehari, maka orang itu, dia adalah apa? Apa? Banyak makan. Banyak makan ni apa kita kata? Loba. Banyak makan ni apa? Loba. Punya apa? Sifat apa? Mazmumah. Ini kesimpulan. Okey. Ni. Ustaz nak tanya yang Ustaz pernah cakap dulu, secupak tu 2 telapak tangan tu Ustaz ya? Ni. 2 cakup. Beras. Masukkan, tenggelamkan jari. Kanan dewasa lah. Itu yang ulama kata secupak.
Mana kalau nasi Ustaz, kena sukat nasi lah ya, bukan sukat beras. Nasi lah. Nasi ambil beras lah. Maknanya lauk apa semua satu hari tau, bukan sekali makan. Oh, satu hari untuk 1-2 tangan tu lah. Itu nasi aja. Buah, kek yang in between, kuih talam, itu masuk kali tu. Okey Ustaz. Kodok, Musangking. Itu untuk satu tekak. Untuk satu tekak saja Ustaz. Satu orang je lah. Ni, satu hari ni makanan. Kalau beras, kalau kita makan nasi saja, tak ada lauk, maknanya banyak tu je. Tambah lauk. Kalau tambah lauk lah, 2 whole day. Kalau ada lauk, maknanya bukanlah banyak tu. Banyak ni dah sepak. Betul tak? Kalau ada lauk, maknanya beras lagi kurang lah. Tapi dulu, zaman Nabi, dia orang makan kurma tu kan yang satu kurma boleh bagi 3 tu. 3 Yelah, tak tahu lah pasal mana kurma tu. boleh kenyang. Boleh sebab kalau rujuk pada dietitian untuk orang yang nak diet, memang betul. Pagi satu potong je buah. Dan kalau nak makan kari paka breakfast, sekeping, rasanya satu je. Yelah. Dan ada lah, dia memang mengenyangkan lah. Kalau makanan tu cukup seimbang, memang tak tahu lah. Tapi dia advice, ulama dia advice beransur-ansur. Dia beri jangkaan. Satu keempat, satu lagi beransur-ansur. Kalau lebih daripada secupak, ni yang dikatakan akhirnya kita menemui yang diri kita ni bersekutu dekat dalam kitab ni termasuk golongan orang-orang yang makan. Ustaz, dah pernah Ustaz? Tapi yang rosaknya Ustaz, bila tak ada PKP nanti, banyak sangat jemputan. Memanglah. Minggu semua jemputan orang Batu Urus. Memang, tak jemputan pun makan banyak. Jemputan lagi banyak. Maka free. Lah apa. Betul. Dan saya mengajar ni, saya mengajar, lepas maghrib, dia bagi makan. Sekali saya sebab makan, dia bagi bungkus. Isyak kan dia bagi makan. Ni macam malam ni lah. Tengok malam ni kat oleh polis. Dia bagi makan. Bungkus lain. Dah pernah Ustaz? Okey. Okey. Nanti, hari ni ada apa? Besok. Khamis. Besok pagi kita baca, tak ingat, dari Iman. Man ada tak Man? Besok baca apa Man? Man tak ada dalam ni. Ada Ustaz, ada. Ya, Man, besok kita baca apa Man? BPF? Besok apa ni, Ayuh Hawalah Ustaz. Ayuh Hawalah, besok dia pergi sana. Saya go office. Pukul 8 kita mula. Bila pagi baca Ayuh Hawalah. Lepas tu besok nak sambung, Ustaz sambung apa ni pasal kaedah mujahadah. Okey, kaedah mujahadah. Okey. Besok pukul 8 Ayuh Hawalat. Lepas tu 3.30 sampai 4.30 ada kelas dengan satu anak syarikat. Bukan anak syarikat lah, lebih kurang lah. MPKJ. Nama dia Suasa Efektif. Dia punya bos dalam ni, ada grup ni. Lepas tu, nanti insyaAllah kalau sempat pukul 5 sampai pukul 6 saya bawa kelas lagi kat rumah. Lepas tu, maghrib ada satu kelas, isyak ada satu kelas. Itu jadual saya bagi tadi. Itu jadual tu. Jadi lepas ni kita jumpa malam kan maghrib untuk kelas Balai Poli Pandan, Ayuh Hawalat, nasihat yang kedua. Malam ni sediakan kitab Ayuh Hawalat. Baca nasihat yang kedua. Okey. Dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Semoga Allah beri faham. Wabillahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
الحمد لله 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 الحمد لله